Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera Perlis maju. Salam satu haluan sehaluan. Sebelum saya teruskan program kita pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kerana ini adalah perkongsian pertama saya melalui program ini. Saya Cikgu Samsul, sekarang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Utan Aji. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Jabatan Agama Islam Perlis atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit dengan anak-anak tahun 2 dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu pecahan. Terima kasih kepada semua anak-anak dan juga ibu bapa serta waris atas kesudian meluangkan masa untuk sama-sama mengikuti program tuition online Perlis Mengaji. Cikgu berharap anak-anak dapat bersama dengan cikgu hingga ke hujung siaran agar kita dapat sama-sama manfaat daripada perkongsian pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, program tuition online Perlis Mengaji telah dikuasakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Sebelum cikgu mulakan sesi perkongsian ini, diharap anak-anak semua telah bersedia dengan buku teks, buku catatan serta alat tulis supaya apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutama kepada anak-anak tahun 2 serta pelajar-pelajar tahap 1. Baiklah anak-anak, jadi, cikgu tunjukkan dahulu dokumen standard untuk tahun 2. Jadi, hari ini kita akan berbincang, standard pembelajaran dia ialah mengenal pasti dan menyebut pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10. Kemudian menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. Seterusnya mewakilkan gambar rajah mengikut pecahan yang diberi. Seterusnya menulis pecahan wajar yang diberi dan juga membanding nilai 2 pecahan wajar yang diberi. Dan bagi tahap penguasaan, sekurang-kurangnya anak-anak hari ini dapat mencapai tahap penguasaan yang ketiga. Ya, iaitu boleh membanding 2 nilai pecahan wajar. Dua nilai pecahan wajar. Hari ini kita fokus kepada tajuk pecahan sahaja. Okey. Anak-anak boleh tengok paparan slide yang cikgu tunjukkan, seorang ibu sedang memotong kek kepada 3 bahagian. Kalau kita perhatikan di situ, ibu ini memotong kek kepada 3 bahagian yang sama besar, sebab pecahan mesti daripada bahagian yang sama besar. Okey, jadi ibu ni memberi kepada anak lelaki 1 bahagian, anak perempuan pun 1 bahagian dan ibunya masih ada lagi 1 bahagian. Jadi 1 daripada 3 bahagian ialah 1/3. Okey, 1 tu ialah yang kita bahagikan tadi dan 3 tu ialah semua bahagian yang telah dibahagi secara sama besar. Jadi sebutannya ialah 1/3. Okey,
Jadi anak-anak boleh teruskan aktiviti ini di rumah dengan menggunakan objek-objek lain seperti buah-buahan buah apple buah limau potong kepada 2 bahagian, kepada 3 bahagian, kepada 4 bahagian, tapi dengan syarat pastikan sama besar. Okey. Contoh lain ialah seperti pizza. Kita beli pizza, kita boleh potong kepada beberapa bahagian. Apa lagi yang kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian? Banyak benda kita lihatlah yang kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian dengan syarat pastikan sama besar. Okey, ini untuk aktiviti di rumah. Anak-anak boleh gunakan kertas A4 yang kosong, kemudian boleh lipatlah kepada beberapa bahagian. Okey, contoh cikgu lipat kepada 2 bahagian. Okey, jadi sekarang ni ada 2 bahagian. Okey, 2 bahagian yang sama besar. Okey. Kalau cikgu lorek satu bahagian. Okey, ada 2 bahagian tadi, cikgu potong satu kertas A4 kepada 2 bahagian. Satu bahagian cikgu lorekkan. Okey, jadi kita kena tahu sekarang ni semua sekali ada berapa bahagian? Ada 2. Okey, 2 bahagian. Yang berlorek ada berapa? 1. Jadi, sebutannya macam mana? 1/2. Okey. Ataupun anak-anak nak lagi kecil bahagian dia. Okey, yang ni cikgu bahagikan kepada 3 bahagian. Tapi dengan syarat pastikan sama besar lah. Tak bolehlah yang tak sama besar, sebab pecahan mesti daripada yang sama besar. Jadi kalau yang ni jumlah keseluruhan ada 3 bahagian. Yang berlorek ada 1. Jadi kalau pecahan bahagian berlorek ialah 1/3. Okey, contoh lain. Ni cikgu buat untuk 4 bahagian. 4 bahagian, cikgu pecahkan kepada sama besar, kemudian cikgu lorekkan 3 bahagian. Okey, kemudian yang ni cikgu buat kepada 6 bahagian. Jadi anak-anak bolehlah buat di rumah nanti sambil-sambil duduk di rumah, ada aktiviti bermanfaat yang boleh dikongsikan, dan juga ibu bapa bolehlah sama-sama membantu anak-anak untuk membuat lipatan pecahan ni. Okey. Jom kita tengok kenali pecahan. Okey, apa dia pecahan ni? Okey, kalau kita tengok dekat slide, seorang boleh katakan ibu lah ni memotong kek kepada 6 bahagian. Okey, bahagian tu kalau tengok bahagian yang sama besar. Okey, bahagian yang dikeluarkan ialah 1/6. Jadi bila kita cek tu, kita bilang, anak-anak boleh bilang di sini ada 6 bahagian yang sama besar, tapi dah dikeluarkan 1. Jadi murid perempuan ni kata bahagian yang dikeluarkan ialah 1/6. Jadi cuba tengok gambar rajah di bawah ni. Okey, gambar rajah ni ada 6 bahagian yang sama besar, lorek 1, jadi kita sebut sebagai 1/6. Yang ni dalam angka, yang ni dalam perkataan 1/6. Okey, jadi cikgu nak kenalkan awak hari ni, 1 ni ialah kita sebut sebagai pengangka, 6 ni ialah penyebut, dan kita sebut sebagai 1/6. Okey. Boleh anak-anak sampai situ? Okey, kita tengok contoh-contoh yang lain. Okey, cikgu ambil slide ni daripada buku teks awak, sebab cikgu kata tadi, kalau boleh buku teks tu ada bersama-sama dengan awak, cikgu gunakan buku teks matematik jilid yang kedua. Jilid yang kedua sebab kita dah berada di penggal yang kedua. Okey, muka surat yang pertama dan muka surat yang kedua. Okey, teruskan dengan contoh yang kedua. Okey, kita tengok gambar rajah yang pertama. Okey, gambar rajah hati ni. Okey, dibagi kepada 2 bahagian. Okey, satu diwarnakan merah, satu diwarnakan biru. Okey, jadi cuba tengok tajuk dia. Pecahan ataupun arahan dia, pecahan bahagian merah. Okey, tengok gambar rajah. Okey, ada berapa bahagian semua sekali? Okey, ada 2 bahagian, 1 dan 2. Okey, berapa bahagian yang berwarna merah? Ada 1. Okey, jadi pelajar perempuan ni kata 1/2. Maksud dia ialah 1 bahagian berwarna merah daripada 2 bahagian. 1 sebagai pengangka dan 2 sebagai penyebut. Okey, contoh yang kedua, pelajar lelaki. bentuk bintang dibagikan kepada 5 bahagian. Okey,
Jadi sesuailah sebab bentuk bintang tu kita ada 5 bucu. Jadi kita bagi kepada 5 bahagian yang sama besar. Kalau bentuk yang lain agak susahlah nak bagi kepada 5 bahagian. Okey. Okey, jadi pelajar ni ada satu bahagian berwarna merah. Daripada semua bahagian ada 5. Jadi pelajar ni sebut atau pelajar ni bagi 1/5. Okey, boleh sampai situ anak-anak? Okey, cikgu teruskan lagi dengan contoh-contoh yang lain. Sebab untuk tahun 2 ni perlukan lebih contohlah berbanding pelajar-pelajar tahun 4, 5 dan 6. Jadi kalau ada masa di rumah, anak-anak bolehlah sambung aktiviti ni dengan ibu bapa masing-masing. Okey, tengok contoh yang ketiga. Okey, seorang pelajar ni. Okey, tengok dulu apa yang ada di sini. Okey, sini ialah kalau kita tengok ni ada tiang, ada lampu. Jadi rasa-rasa apa ni? Okey, yang ni ialah pagar. Okey, jadi cuba tengok pelajar ni kata apa. Saya belum cat 3 daripada 10 bahagian. Okey, cuba kita tengok. Dia kata belum cat. Kalau yang belum cat mesti yang berwarna putih. Okey, jadi cuba tengok yang warna putih ada berapa. Betul tak 3? 1, 2 dan 3. Okey, jadi pelajar tu kata apa? 3/10 masih putih. Jadi betul lah. 3 tu ialah yang belum dicat dan 10 tu ialah semua bahagian pagar tersebut. Jadi dalam perkataan kita tulis sebagai 3/10 dan dalam angka ialah 3/10. Okay, tengok contoh yang keempat. Okey, ada 2 orang pelajar, Meme dan Ali. Okey, dua-dua orang pegang pecahan. Okey, cuba tengok pecahan Meme. Ada berapa bahagian semua sekali? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, Ali pula. Ali ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, cuba tengok yang sebelah ni. Okey, soalan dia ialah siapakah yang pegang kad 5/8? Mengapa? Okey, kalau kita tengok di sini, Meme ada 8 bahagian semua sekali dan berlorek 5. Ali pun ada 8 bahagian yang berlorek pun 5 juga. Okey, kalau ikut pecahan, Meme ialah 5/8 dan Ali pun 5/8. Okey, tapi siapakah yang pegang kad 5/8? Okey, dan ada di sini mengapa. Jadi bila mengapa tu perlu berfikir sedikit. Mesti ada yang betul dan ada yang salah di sini. Okey, jadi cuba tengok. Di awal ni cikgu dah beritahu dah. Untuk pecahan pastikan semua bahagian dia adalah sama besar. Okey, kita cek yang Meme. Okey, yang Meme, okey, bahagian dia ada yang tak sama besar. Walaupun 5/8, tapi yang ni bukanlah pecahan. Okey, yang betul ialah Ali. Sebab Ali gambar aja dia sama besar dan lorek 5 daripada 8 bahagian. Okey. Kita dah habis yang pertama iaitu untuk kenali pecahan. Okey, sekarang ada latihan di muka surat 3, latihan 1. Sebut pecahan bagi satu bahagian. Cikgu masa 1 minit untuk tengok dahulu bilang bahagian yang terlibat. Untuk saya cikgu akan bagi jawapan selepas ni. Okey anak-anak. Okey, untuk 1A, cuba tengok. Mula sekali kita bilang dulu. Ada berapa bahagian semua sekali? Ada 4 bahagian. 1, 2, 3 dan 4. Okey, ada berapa yang kita nampak ada gambar di situ? Jadi ada 1. Jadi, sebutan dia macam mana? Maaf ya. Okey, 1/4. Okey, itu yang A. Betul nak kat rumah? Okey, yang B. Cuba bilang, ada berapa bahagian semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, ada berapa bahagian yang ada gambar di situ? Ada 1 bahagian. Jadi, sebutan dia macam mana? Okey, 1/8.
Okey, seterusnya yang C, gambar rajah bulatan dibagi kepada dua bahagian dan berlorek 1. Jadi sebutan dia ialah 1/2. Dan soalan D, cuba tengok, semua sekali ada 6 bahagian, berlorek 1 bahagian, jadi sebutan dia ialah 1/6. Okey, jadi cikgu harap semua anak-anak yang berada di rumah dapat menjawab dengan betul dan tepat. Okey, tahniah diucapkan. Seterusnya, soalan kedua. Apakah pecahan bahagian biru? Okey, soalan ni hati-hati, apakah pecahan bahagian biru? Jadi kita kena fokus di sini ialah yang biru. Okey, tapi sebelum yang biru tu, kita cek dahulu ada berapa bahagian semua sekali. Okey, yang A ada 1, 2 dan 3 bahagian. Yang berwarna biru ada berapa? Ada 2, 1 dan 2. Jadi sebutan dia ialah 2/3. Yang B ada 5 bahagian semua sekali. Yang berwarna biru ada 3. Jadi sebutan dia ialah 3/5. Kemudian cuba tengok yang C pula. Okey, yang C, jom kita bilang sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi semua sekali ada 7 bahagian. Yang berwarna biru ada 4. Jadi sebutan dia ialah 4/7. Kemudian soalan D, ada berapa bahagian semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ada 10 bahagian semua sekali. Yang berwarna biru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8/10. Jadi cikgu harap anak-anak semua yang berada di rumah boleh menyebut pecahan dengan betul. Jadi anak kena bilanglah, bilang berapa bahagian semua sekali dan bilang berapa bahagian berwarna biru. Kemudian buatlah sebutan bagi ibu dan ayah dengar apa yang anda nak sebut. Okey, cikgu teruskan lagi dengan kemahiran yang kedua, iaitu tulis pecahan. Tadi kita sekadar sebut, kita bilang berapa bahagian semua sekali, berapa bahagian berlorek ataupun berwarna dan kita sebut. Kali ini kita akan tulis pula pecahan. Tulis sama dalam bentuk angka ataupun perkataan. Baik. Anak-anak boleh tengok buku teks di muka surat 4. Okey. Cuba tengok pelajar perempuan tu. Pegang sekeping kad yang ada pecahan bentuk segitiga yang dibagikan kepada 3 bahagian. Jadi, murid perempuan tu kata apa? Tulis pecahan 1 bahagian. Okey, jadi pelajar lelaki tu tulis 1/3. Okey. Boleh anak-anak? Okey, cikgu harap semua pelajar, semua anak-anak boleh menjawab soalan yang pertama ni, contoh yang pertama. Okey, tengok contoh yang kedua pula. Okey. Seorang pelajar di papan putih. Okey, dia tengok gambar rajah di papan putih ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Jadi pelajar ni tulis, saya tulis 1/4. 1 bahagian berlorek daripada 4 bahagian. Okey, pelajar yang duduk ni pula. Dia buat apa dengan gambar rajah yang sama juga? Dia kata, saya tampal 2/4. Jadi bila dia tampal 2/4, kita tulis sebagai 2/4 ataupun 2/4. Okey, kemudian timbul pula ni queen kat bawah ni. Jika 1 bahagian lagi ditampal, apakah pecahannya? Okey, bila sebut ditampal ni maksud dia yang pelajar perempuan ni. Tadi dah 2/4, dia tampal lagi 1 sama ada di sini ataupun di sini. Jadi nilai dia akan jadi apa? Dia akan jadi 3/4. Okey. Itu berkenaan dengan menulis dalam angka dan juga perkataan. Okey, cikgu ada contoh lagi. Contoh yang ketiga. Okey. Pelajar ni, saya warnakan 4 bahagian jingga, 5 bahagian pula hijau.
Jadi kalau kita tengok keseluruhan ialah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ada 9 bahagian semua sekali, 4 bahagian warna jingga dan 5 bahagian warna hijau. Okey, jadi tengok pelajar lelaki. Okey, pelajar lelaki ni tulis apa? 4/9. Okey, pasal apa dia tulis 4/9? Okey, saya tulis pecahan bahagian yang berwarna jingga. Okey. Jadi kalau kita tulis bahagian warna hijau, okey, hijau ialah 5 bahagian. Jadi kita akan tulis sebagai 5/9. Jadi cikgu harap anak-anak peka lah dengan soalan. Ya, kena ambil berat. Soalan tu minta apa? Kawasan berlorek, bahagian berlorek, bahagian tidak berlorek ataupun dinyatakan warna. Jadi bila baca soalan pastikan baca soalan betul-betul sebelum menjawab soalan tersebut. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Okey, ada 2 orang murid yang sedang bermain ni. Cikgu rasa awak semua tahulah permainan apa ni. Okey, pelajar yang pertama, yang baju warna merah ni. Saya dapat 3/7. Saya lorek bahagian saya. Jadi pelajar ni pun lorek lah. 1 bahagian, 2 bahagian dan 3 bahagian. Semua sekali ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kemudian pelajar kedua pula. Saya dapat 2/7. Jadi saya lorek corak yang lain. Okey, pelajar ni pun lorekkan lagi 1 dan 2. Okey. Cikgu nak tanya awak. Kalau soalan kata ataupun soalan tanya, berapakah bahagian yang berlorek daripada semua bahagian ni? Okey, berapakah bahagian yang berlorek daripada seluruh gambar rajah ni? Jadi tugas awak mula sekali bilanglah ada berapa semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 7 bahagian semua sekali. Dan yang berlorek ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi jawapan dia ialah 5/7. Ataupun kalau soalan tanya sebaliknya. Okey. Nyatakan pecahan bahagian tidak berlorek. Okey, baiklah. Di sini dikata apa? Tidak berlorek. Jadi tugas awak, tugas anak-anak, tengoklah. Kita dah tahu dah semua bahagian ada 7. Yang tak berlorek ada berapa? Ada 2. Jadi 2/7. Okey, jelas anak-anak? Okey, kita teruskan. 1 lagi contoh ataupun 2 lagi contoh. Okey, tengok pelajar perempuan yang pertama. Okey, dia dapat tugasan dia. Mungkin cikgu dah bagi dah. Bahagian yang kosong. Cikgu letak saja kad pecahan 2/3. Jadi pelajar ni tengok sini 2/3. Saya warnakan 2/3. Ada 3 bahagian dan diwarnakan 2. Okey, pelajar yang kedua. Dia dapat bahagian ada 5 bahagian. Dia dapat kad pecahan dia adalah 3/5. Jadi pelajar tu buat apa? Saya lorek 3/5. Okey, jadi macam itulah cara dia kita tengok. Kita ada bahagian dan kita ada bahagian yang berlorek. Jadi cikgu harap awak jelas untuk sampai di sini. Okey, dan contoh terakhir, cuba tengok. Kalau kita nak buat bentuk pecahan dan nak lorekkan, pastikan bentuk tu bersesuaian dengan bilangan bahagian kesemua sekali. Ada bentuk yang tak sesuai untuk nilai tertentu. Okey, contoh dia kalau bentuk bintang. Bentuk bintang 5 bucu, kalau kita nak bagi dengan 4 bahagian, tak boleh lah. Jadi kita pilih bentuk yang sesuai. Bentuk yang sesuai ialah bentuk segi empat sama, bentuk segi empat tepat, bentuk bulatan. Yang tu lebih mudah untuk kita buat ataupun untuk kita bahagikan kepada bahagian-bahagian yang sama besar. Jadi cikgu harap ibu bapa yang bersama-sama dengan tuition kita hari ini dapat membantu dan membimbing anak-anak untuk memilih bentuk yang sesuai untuk membuat pecahan pada hari ini. Okey, jadi cuba tengok. Seorang pelajar bagi tahu, kami warnakan 7/10. Kami warnakan 7/10. Okey, pelajar pertama dapat bentuk segi empat tepat. Dibagi pada beberapa bahagian yang sama besar. Pelajar kedua yang perempuan dapat bentuk bulatan.
pun sama juga, dibahagikan kepada 10 bahagian yang sama besar, dan pelajar ketiga dapat bentuk bintang ni lah. Kita sebut mungkin sebagai bintang, bintang pecah 10. Okey, jadi semua pelajar mewarnakan 7 bahagian daripada 10 bahagian yang masing-masing dapat. Itu maksud dia 7/10. Jadi cikgu harap anak-anak di rumah boleh faham, menyebut dan menulis pecahan dalam bentuk angka dan juga perkataan, serta boleh melorekkan gambar pecahan sekiranya diberi. Baik. Kita tengok contoh soalan. Yang ni pun cikgu ambil daripada buku teks di muka surat 6. Anak-anak boleh tengok buku teks muka surat 6. Cuba jawab soalan nombor 1. Baik. Jadi kita tengok soalan 1A. Okey, tulis pecahan bahagian merah. Okey, cikgu masa 1 minit untuk anak-anak di rumah buat catatan ataupun tulis jawapan pada buku nota ataupun buku catatan masing-masing sebelum kita bincang jawapan sekejap lagi. Baik. Kita tengok latihan 1A. Okey, soalan dia cikgu ulang balik lagi sekali. Tulis pecahan bahagian merah. Okey, tengok yang A. Yang A ni okey, bentuk dia cuba bilang ada berapa bahagian semua sekali. Okey, kita bilang sama-sama 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, cuba tengok yang berwarna merah. Ada 1. Jadi apa jawapan dia? Okey, 1/6. Okey, kemudian tengok soalan yang kedua, B. Okey, kita bilang ada berapa bahagian semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Baiklah. Anak-anak, yang warna merah ada berapa? Ada 1. Jadi berapa pecahan bagi soalan yang kedua? Okey, 1/8. Seterusnya yang ketiga. Jom kita bilang sesama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Baiklah. Ada 9 bahagian semua sekali. Yang berlorek ataupun yang berwarna merah ada 1 bahagian. Jadi pecahannya ialah 1/9. Okey, tahniah kepada anak-anak yang menjawab semua dengan betul bagi soalan yang pertama. Okay, kita pergi pada soalan yang kedua. Tulis pecahan bahagian kuning. Okay, soalan dia tulis pecahan bahagian kuning. Baiklah, cikgu masa kepada anak-anak 1 minit untuk menulis jawapan di rumah. Baiklah, kita pergi pada jawapan untuk 2A. Cikgu ulang balik soalan, tulis pecahan bahagian kuning. Jadi cikgu, anak-anak kena fokuslah bahagian yang berwarna kuning. Okey, tengok yang soalan A. Ada berapa bahagian semua sekali? 1, 2, 3 dan 4. Kemudian yang berwarna kuning ada berapa? 1, 2 dan 3. Jadi jawapannya ialah 3/4. Okay, kemudian soalan 2B, ada berapa bahagian semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Yang berwarna kuning ada berapa bahagian? 1 dan 2. Jadi pecahan dia ialah 2/6. Okey, bagus. Seterusnya yang C, ada berapa bahagian semua sekali? Ini bahagian kecil-kecil ni kenalah bilang betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, semua sekali ada 10 bahagian. Okey, yang berwarna kuning ada berapa? 1, 2 dan 3. Jadi jumlah ataupun nilai pecahan ialah 3/10. Okey, tahniah kepada anak-anak yang menjawab dengan betul soalan nombor 2. Seterusnya, cikgu pergi pada soalan nombor 3. Okey, yang ni agak mudah sedikit sebab tulis pecahan dalam perkataan. Okey, pecahan dah diberi, cuma tugasan awak ialah menulis dalam perkataan. Okey, cikgu masa sekejap untuk awak menulis jawapan dalam perkataan. Ibu bapa juga dimohonlah untuk bimbinglah anak-anak menjawab soalan tersebut. Baiklah anak-anak, kita tengok jawapan untuk 3A. Okey, 3A ialah 1/5 untuk 3A. Untuk 3B, pengangkanya 1, penyebutnya 7. Jadi kita sebut sebagai ataupun tulis sebagai 1/7. Yang C, 6/9. Dan yang D ialah 9/10. Jadi tahniah diucapkan kepada anak-anak yang berjaya menjawab dengan tepat bagi soalan nombor 3. Okay, jadi cikgu nak bagi tips dekat awak di sini. Pastikan ejaan, bila jawapan dalam perkataan, pastikan ejaan tepat. Jangan ada kesilapan dalam mengeja jawapan yang dalam bentuk perkataan. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada latihan yang keempat di muka surat yang sama lagi, muka surat 6. Okey, soalan dia ialah tulis pecahan dalam angka. Tulis pecahan dalam angka. Kalau soalan 3 tadi tulis dalam perkataan, kali ini kita sebaliknya, soalan beri perkataan, kita tulis dalam angka. Baik, cikgu beri masa untuk awak menjawab lebih kurang 1 minit. Okey, baiklah anak-anak. Tengok jawapan bersama-sama. Okey, bagi soalan 4A, 1/5. Baiklah, ini ialah 1/5. Kemudian yang B, 1/10. Okey, 1/10. Kemudian bagi soalan C, 2/8. Okey, 2/8. Dan soalan D ialah 5/9. Okey, tahniah kepada anak-anak yang jawab dengan betul soalan nombor 4. Baiklah, macam mana anak-anak sampai kemahiran kedua, iaitu menulis pecahan dalam angka dan perkataan. Okey, cikgu teruskan lagi dengan kemahiran terakhir, iaitu membuat bandingan bagi pecahan. Okey, bila sebut bandingan ni, mungkin ada lebih besar, lebih kecil, tinggi, rendah, panjang, pendek dan sebagainya. Tapi untuk pecahan, kita tengoklah lebih besar, lebih banyak. Kita cuba tengok contoh-contoh dalam buku teks di muka surat 7 ataupun dekat paparan slide cikgu pun ada contoh bagi kemahiran banding pecahan. Okey, contoh pertama. Okey, cuba tengok. Seorang ibu, kalau kita tengok di sini, dia memotong sebiji kek kepada beberapa bahagian. Dia bagi dekat anak perempuan dia 1 bahagian. Dan pada kata saya dapat 1 bahagian. Oh, minta maaf bukan anak ni, mungkin anak jiran. Kemudian 2 bahagian ini kepada Rishi. Okay, jadi
Yang perempuan dapat 1 bahagian, yang Rishi dapat 2 bahagian. Okey, tengok kek tu dulu. Okey, kek tu dibahagikan kepada 6 bahagian yang sama besar. Pastikan sebab pecahan ni mestilah yang sama besar. Okey, soalan dia. Siapakah yang dapat lebih banyak kek? Okey, soalan dia ialah lebih banyak kek. Cikgu tunjuk tu, lebih banyak kek. Jadi kalau kita tengok dekat gambar rajah tu pun kita dah tahu dah. Pastilah Rishi dapat lebih banyak sebab dia dapat 2 bahagian. Sementara yang perempuan dapat 1 bahagian. Okey, tengok gambar rajah yang diberi. 1/6. 1 bahagian daripada 6 bahagian kek yang dipotong. Dan 2/6. 2 bahagian daripada 6 kek yang dipotong. Jadi 2 bahagian mesti lebih banyak daripada 1 bahagian. Jadi tulis sebagai apa? 2/6 lebih besar daripada 1/6. Jadi Rishi dapat lebih banyak kek. Okey, itu contoh yang pertama. Sebab soalan ni minta apa? Siapakah yang dapat lebih banyak kek? Okey, tengok contoh yang kedua. Okey. Soalan dia ialah pecahan manakah yang lebih kecil? Jadi kena peka di sini anak-anak. Yang lebih kecil. Okey, tengok yang A. Ini satu gambar rajah dan sini gambar rajah yang kedua. Okey, cuba tengok. Ada berapa bahagian semua sekali? Di sini ada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini pun ada 5 bahagian. Jadi, bahagian berwarna kuning ataupun berlorek di sini ialah 4/5. Dan di sini ialah 2/5. Jadi, cuba tengok. Dia tulis sebagai apa? 2/5 lebih kecil daripada 4/5. Okay, sebab soalan ni minta lebih kecil. Jadi, kita carilah. Okay, mana yang lebih kecil untuk kita bagi sebagai jawapan. Okay, tengok contoh B pula. Contoh B, gambar rajah bulatan dibahagikan kepada 6 bahagian dan dilorekkan 3 bahagian. Okay, kemudian gambar rajah yang kedua, sama juga, bulatan dibahagikan kepada 6 bahagian dan dilorekkan 5 bahagian. Okay, berbalik kepada soalan kita, pecahan manakah yang lebih kecil? Jadi kita tengoklah, kita banding dari segi saiz. Cuba tengok. Saiz mana yang lebih besar? Saiz mana yang lebih kecil? Okey, lebih kecil ialah 3/6. 5/6 lebih besar. Jadi kita letakkan 3/6 ni di hadapan sebab ayat dia lebih kecil. 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Okey, itu contoh yang kedua. Okey, tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, antara 4/7 dengan 3/7, manakah yang lebih? Manakah yang lebih? Maksud dia, lebih besar dari sini. Okey, tengok yang pertama. Ada 4/7. Sebab ada 7 bahagian, 4 bahagian berwarna merah. Dan yang biru pula. Ada 7 bahagian dan 3 bahagian yang berwarna biru. Jadi, bahagian merah lebih banyak daripada biru. Okey, jadi kita tulis sebagai 4/7 lebih daripada 3/7. Okey, contoh yang keempat. Okey, cuba tengok gambar rajah. Mungkin ni batang kayu di sini. Okey, kayu yang pertama dibahagikan kepada 3 bahagian dan kayu yang kedua dibahagikan kepada 4 bahagian. Okey, cuba tengok 1/3 dengan 1/4. Okey, soalan dia, manakah yang kurang? 1/3 atau 1/4? Okey, jadi bila kita nak buat perbandingan, pastikan gambar rajah tu mestilah sama besar, jangan buat besar dan kecil. Jadi bila besar dan kecil nanti menyebabkan kita tak boleh nak bandingkan 2 pecahan tersebut. Jadi di sini cuba tengok sama panjang kayu ni. Kayu pertama bagi pada 3 bahagian, kayu kedua bagi pada 4 bahagian. Jadi kalau tengok di sini, 1 daripada 4 bahagian lebih kecil. Jadi tulis sebagai 1/4 kurang daripada 1/3. Okey, seterusnya contoh yang kelima. Bandingkan 1/2 dengan 1/10. Cuba tengok. Dalam buku teks di muka surat 9,
dia letakkan gambar rajah tu sama besar, sama panjang. Cuma bahagian dia yang tak sama bergantung kepada soalan. 1/2 maksud dia ada 2 bahagian, 1 bahagian berlorek. 1/10 ada 10 bahagian dan 1 bahagian berlorek. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/10. Ataupun sebaliknya, 1/10, apa jawapan di sini? Lebih kecil daripada 1/2. Baik, tengok yang lagi satu contoh. 1/8 dan 1/9. Cuba tengok. Ada 8 bahagian, lorek 1. Ada 9 bahagian, lorek 1. Jadi soalan dia, manakah yang lebih kecil? Bincangkan. Okey, untuk soalan yang macam ni kena hati-hati sikit. Sebab yang ni kalau 8 bahagian senanglah kita bahagikan kepada 8 bahagian, lipat-lipat kertas kan. Tapi untuk 9 bahagian ni kena hati-hati, kalau boleh minta bantuan ibu dan ayah untuk melukis gambar rajah yang ada 9 bahagian. Jadi kalau tengok di sini, manakah yang lebih kecil? Tengok bandingan di sini. Perbezaan dia sikit saja di sini. Jadi kita tengok yang lebih kecil ialah 1/9. Jadi 1/9 lebih kecil daripada 1/8. Okey, sini contoh lagi. Okey, bahagian Melin ialah 2/3 dan bahagian Zali ialah 5/6. Melin dan Zali mewarna gambar rajah pecahan. Bahagian siapakah yang lebih besar? Okey, soalan dia ialah bahagian siapakah yang lebih besar? Jadi kita tengok pecahan ni pun kita dah nampak dah. Zali lebih besar. Bahagian Zali lebih besar. Baik, cikgu bagi 2-3 soalan. Okey, yang pertama, manakah yang lebih besar? Okey, awak boleh tengok saya di sini, gambar rajah mana? 2/8 atau 3/8. Jadi baiklah, kita nampak lebih besar ialah 3/8. Awak boleh sama-sama menjawab dengan cikgu di rumah. Okey, yang B. 1/3 atau 1/4. Mana yang lebih besar? Okay, kalau tengok saiz pun kita dah nampak dah. 1/3 lebih besar daripada 1/4. Baik, kemudian yang soalan kedua. Bandingkan. Disebut bandingkan ni, kena bandingkanlah. Lebih besar ataupun lebih kecil. Cuba tengok yang A. Yang A ada 6 bahagian, 1 bahagian berwarna. Yang B ada 6 bahagian, 3 bahagian berwarna. Baik. Jadi, tulis sebagai apa jawapan dia? Kita tahu dah. 1/6 lebih kecil daripada 3/6. Ditulis sebagai apa? 1/6 lebih kecil daripada 3/6. Okey, kadang-kadang ada pelajar dia suka lebih besar dulu. Tak ada masalah. Okey, anak-anak boleh tulis macam ni. 3/6 lebih besar daripada 1/6. Okey, contoh B. 4/5 dengan 6/9. Jadi, 4/5 ni kita nampak gambar rajah lebih besar daripada 6/9. Jadi, kita boleh tulis sebagai, kalau gunakan lebih kecil, lebih besar, 4/5 lebih besar daripada 6/9. Ataupun sebaliknya, 6/9 lebih kecil daripada 4/5. Jadi, cikgu rasa sampai situ saja untuk tajuk pecahan cikgu hari ini. Cikgu harap semua pelajar dapat menyebut pecahan, kemudian menulis pecahan dalam angka dan perkataan, dan akhir sekali boleh membandingkan pecahan. Jadi cikgu harap perkongsian cikgu hari ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak dan juga kepada ibu bapa untuk membuka ruang dan minda lah berkenaan dengan tajuk pecahan untuk anak-anak tahun 2. Jadi diharapkan semua pelajar dapat mengaplikasikan, membuat aktiviti di rumah untuk melaksanakan program pada hari ini ataupun tajuk kita pada hari ini. Jadi cikgu doakan semua anak-anak dapat berada dalam keadaan yang baik di rumah dan dapat belajar dengan sebaik mungkin. Cikgu mohon maaf kalau ada salah dan silap atas perkongsian cikgu sebentar tadi, dan insya-Allah ada masa dan ruang kita akan berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa,
Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk.